Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okey, baik untuk kelas hari ini kita akan sambung soalan percubaan negeri Kedah kertas 2. So kita mulakan dengan bahagian B, soalan pemahaman, soalan nombor 7. Okey, siapa nak baca? Ada tak? Tak perlu, tak perlu, tak perlu. Isya, Isya. Isya baru hadir kan? Tulis nama. Okey, ada tak Bani baca saja? Ada tak? Baca saja. Tak berani. Tak apa, cikgu mula dulu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah sajak yang bertajuk Gelanggang Nukilan On Malini. Inilah gelanggang kita yang diwariskan oleh pendekar-pendekar datuk moyang lebih 5 dekad yang lalu. Satu persekepatakan kaum untuk diturunkan kepada anak cucu di kemudian hari. Hari ini, kitalah pewaris gelanggang yang terbina dari keringat dan air mata. Dengan gelanggang, inilah negara aman makmur rakyat berpadu. Kita pelihara gelanggang ini dengan kejap sepenuh hati. Kita mempertahankan kedaulatan watan dari anak sejahat kerana telah terbukti dapat menyetupadukan pelbagai keturunan. Para pendekar, kita harus berani berjuang, menangkis tomahan demi mempertahankan maruah gelanggang keramat suci ini. Suara-suara memuakan sumbang memperlehkan menyentuh hati nurani. Kita sanggahnya tanpa kompromi dari menggugah gelanggang. Jangan sekali bermain api kelak membinasakan diri sendiri. Marilah para pahlawan, setia kita kukuhkan ukhuwah. Elakkan pertelingkahan sama sendiri. Kitalah waris abadi yang menjunjung amanah ini. Agar kecemerlangan tercerna di persada arena. Terus memacu kejayaan demi maruah harga jati diri. Membina sebuah negara bangsa yang harmoni dan dihormati. Kita junjung dan taat hingga ke akhir hayat. Sekian, terima kasih. Baik, so itulah dia sajak gelanggang. Baik, sekarang kita kita tengok pula bahan 2 iaitu cerpen. Siapa nak baca cerpen? Takkan cikgu nak baca cerpen. Cikgu panggil Kerotok Aini boleh tak? Kerotok Aini. Kerotok Aini. Boleh baca cerpen? Baca je. Jangan malu-malu. Tak ada siapa boleh tengok kamu. Okey, boleh Aini? Okey, baca saja. Okey, boleh buka mic Hello. Okey, dengar cikgu dengar. Kejap cikgu scroll jap. Sekejap Okey, boleh mula? Akmal sedar akan tanggungjawab itu atau pensyarah Akmal di universiti sentiasa mengingatkan Akmal dan kawan-kawan supaya tidak leka dan terpengaruh dengan perkara-perkara yang boleh membawa kepada keruntuhan akhlak. Negara akan mudah runtuh dan tergadai apabila anak-anak muda yang menjadi harapan gagal melaksanakan tugas dan tanggungjawab.
kerana terjebak dengan kegiatan yang membawa kepada kemudaratan dan kehancuran kepada diri sendiri. Aku berkata dengan penuh panjang lebar. Datuk sebaliknya tersenyum dan mengangguk-anggukkan kepala apabila mendengar kata-kataku itu. Tok berasa gembira sekali. Aku mempunyai semangat begitu. Tok yakin dengan semangat dan kesetiaan tinggi Akmal dan kawan-kawan, negara ini akan aman dan damai selamanya. Ucapnya pula. Kalau generasi Tok sanggup menghabiskan masa muda dengan berkorban dan berjuang demi keamanan dan kedamaian tanah air, kenapa tidak Akmal dan rakan-rakan yang hidup sebagai generasi selepas merdeka berbuat demikian? Kataku dengan penuh bersemangat. Okey, terima kasih Aini. Aini, cikgu nak tanya, Aini sekolah harian ke tahfiz ni? Oh, harian. Okey, okey, okey. Cikgu tak ingat dalam ni ada tahfiz dalam ni. Ada Tak ada Oh, tak ada. Yang tu form 5, form 4 kot. Ataupun form 5 tahun lepas. Okey, terima kasih Aini. Okey, senang baca je kan? Baca je. Okey. So macam biasa kita jawab 4 soalan. Baik. Soalan pertama biasanya dia tanya tentang definisi konsep ataupun maksud. Dasarkan bahan 1, berikan maksud rangkai kata maruah gelanggang. So macam biasa yang pernah cikgu bagi tahu kamu sebelum ni. Okey. Untuk soalan 1 ni, kalau kamu nak huraikan maksud, kamu kena huraikan satu persatu. Maksud maruah apa? Kemudian maksud gelanggang tu apa? Okey. So maruah gelanggang tu dekat mana? Bahan 1 dekat mana bahan 1? Dekat sajak ni Okey, ni dia. Maruah gelanggang. Jadi maksud yang kamu nak nyatakan tu haruslah selari dengan konteks dalam sajak ni. Okey. Alamak, kejap. Okey, so kamu boleh respon dekat chat. Apakah maksud rangkai kata maruah gelanggang? Maruah tu apa dia? Gelanggang tu apa dia? Dia macam selain maksud, kamu boleh bagi perkataan yang sinonim ataupun sama maksud. Kan, faham? Contoh patriotik. Apa dia perkataan lain selain patriotik? Semangat cinta akan negara. Contoh. Ya, betul. Maruah ialah harga diri. Bagus. Alright, gelanggang apa dia? Okay, so kita dah boleh tulis jawapan kat sini. Kamu jangan lupa tulis sekali dengan dia punya kepala soalan. Ramai murid dia tulis jawapan je. Tak boleh. Maka kamu kosong tau. Tulis sekali dengan kepala soalan. Macam mana? Okay, cikgu bagi tahu balik sebab ada murid baru masuk So kamu kena ingat tulis kepala soalan. Kepala soalan tu maksudnya ni. Maksud rangkai kata maruah gelanggang ialah apa dia? Tadi Ruzana Aisyah beritahu maruah tu ialah harga diri. Okey, gelanggang tu apa dia? Medan perang. Gelanggang tu medan perang. Okey, tengok balik dekat dalam konteks sajak tadi. Betul ke gelanggang yang dimasukkan tu medan perang? Medan perang.
Maruah gelanggang keramat suci ini, jap. Mempertahankan maruah gelanggang keramat suci ini. Okey, gelanggang yang dimasukkan tu bukanlah medan perang. Gelanggang yang dimasukkan tu ialah negara ataupun tanah air. Tanah air keramat suci, makna tanah air yang tercinta. Keramat suci itu makna yang tercinta, yang dicintai. So mempertahankan harga diri. Harga diri. Harga diri tanah air. Harga diri negara. Ataupun selain harga diri, kamu boleh tulis juga nama baik. Nama baik tanah air ataupun negara. Okey, jelas? Itu saja. Kebanggaan suatu tempat. Kebanggaan, okey, setempat tu kamu kena huraikan. Kebanggaan negara. Patricia, kebanggaan negara. Yang itu boleh diterima. Kebanggaan negara. Jelas Aisyah? Aisyah pula. Patricia? Okey. Soalan kedua. Okey, kalau kamu tak faham, terus tanya. Okey. Dengan merujuk bahan 1 dan bahan 2, nyatakan beberapa pesanan penulis kepada pembaca tentang cara untuk mempertahankan kedaulatan negara. Okey, soalan 2 ni macam biasa, jawapan dalam teks. Jawapan dalam teks bukan kebat. Kamu kena copy paste daripada teks. Teks apa? Bahan 1 dan bahan 2. Okey. So apa dia yang kamu jumpa kat sini? Dia suruh kamu cari cara untuk mempertahankan kedaulatan negara. Bahan 1 ambil 1 isi, bahan 2 ambil 1 isi. Right. Oh, sorry. Dia bagi 4 markah. Okey, seperti yang cikgu beritahu dulu, kalau 4 markah, kamu cari 3 isi kan? Betul. So, kamu boleh ambil bahan 1, 1 isi, bahan 2, 2 isi. Ataupun bahan 1, 2 isi, bahan 2, 1 isi. Cukupkan 3. Right. Satu markah tu markah bahasa. Tapi kalau kamu nak bagi lebih pun tak ada masalah. Boleh bagi 2 isi bahan 1, 2 isi bahan 2. Okey. Alhamdulillah. Okey, sekarang kamu tulis kepala soalan seperti biasa. Okey, jap. Cikgu buka Padlet sebab susah nak tulis jawapan kat sini. Alright, kelas. Okey, setakat ni saya punya suara clear. Cikgu risau cikgu cakap. Yang tu. Tak dengar. Okey. Okey, boleh respon kat sini Okey, cikgu tulis kepala soalan dia kejap. Okey, tak apa. Okey. So, apa dia tadi? Dasarkan bahan 1 ataupun merujuk bahan 1 dan bahan 2 ataupun berdasarkan.
berdasarkan bahan 1 dan bahan 2. Beberapa pesanan penulis kepada pembaca. Tentang cara mempertahankan kedaulatan negara. Ialah apa dia? So, kamu kena ambil isi daripada bahan 1 dan bahan 2. Okey, jumpa tak? Okey, cikgu tunjuk balik Okey, cikgu tengok dulu bahan 1. Okey, kamu tengok bahan 1 dulu. Apa dia yang kamu jumpa? Okey, ambil dulu isi dekat bahan 1. Cara untuk mempertahankan kedaulatan negara. Maksud kedaulatan negara ialah keamanan negara. Okey, macam mana cara untuk kita menjaga negara daripada ancaman musuh ataupun ancaman penjajah? Cara tu maknanya usaha-usaha kita. Okey, ambil gambar boleh? Ambil gambar. Okey, Badisha boleh boleh respon dekat chat dekat chat, dekat Padlet. Semua respon dekat Padlet Okey, ni bahan 1. Okey, bahan 2 ni dia. So, ni kepala soalan yang kamu boleh copy Boleh tak? Ke saya nak tunjuk balik bahan 1? Okey, baik, baik, baik. Bahan 1 Okey, biasanya soalan 2 ni, kamu boleh ambil sebiji-sebiji daripada bahan. Tak perlu tukar pun. Cuma kamu kena tukar dari segi susunan ayat saja. Sebab kalau ayat dalam puisi ni, dia menggunakan tata bahasa yang ataupun ayat dia tak gramatis lah. Dia tak mengikut hukum tata bahasa. So kamu kena ubah dia punya susunan ayat tu. Itu saja. Okay, dah ke? Nak saya tunjuk bahan 2 balik ke? Macam mana? Okay, kalau kamu nak minta saya tunjuk bahan 2, bagi tahu cikgu.
Okey, kalau ada yang nak request bahan 2 bagi tu cikgu. Okey, bahan 2 boleh tunjuk sekarang ke bahan 2? Boleh bahan 2? Oh, belum. Okey, bahan 2 Okey, ni bahan 2. Okey. Baik. So, cikgu tengah tunggu respon daripada kamu Okey, tak perlu panjang sangat pun, tak apa. Cukup kalau kamu nampak minimum 3 isi pun tak ada masalah. Okey, Afikah. Okey, berdasarkan bahan 1 dan bahan 2, beberapa pesanan tulis kepada pembaca tentang cara mempertahankan kedaulatan negara ialah para pendekar harus berani berjuang demi negara. Betul. Selain itu, generasi muda adalah berkorban dan berjuang demi keamanan dan kedamaian tanah air. Okey, seterusnya sentiasa memikul amanah. Sekali mempunyai semangat dan kesetiaan tinggi terhadap negara. Ya, betul. Afikah, tahniah Tahniah Afikah. Afikah dapat full mark. Dapat 4 markah Bagus Afikah. Okey, lain ada tak yang lain?
Okey. Okey. Allah, tadi macam banyak respon ni. Okey, ada lagi tak? Tak ada dah? Kalau tak ada, kita teruskan soalan kedua Okey, masa tak banyak ni. Okey, soalan yang kedua. Semasa sambutan ulang tahun kemerdekaan, para pemimpin negara sentiasa menekankan isu perpaduan kaum dalam ucapan mereka. Pada pendapat anda, apakah kepentingan perpaduan kaum terhadap negara? Okey, salin balik frasa soalan. Kepentingan perpaduan kaum terhadap negara ialah apa dia? Okey. Okey, respon dekat Padlet kepentingan perpaduan kaum terhadap negara. Boleh? Salin balik kepentingan perpaduan kaum kepada negara ialah okey, apa dia? So cikgu dah tulis. Okey, apa dia? So markah 3. So markah 3 berapa isi? 2 isi je. 2 saja. Tetapi cikgu syorkan untuk soalan 3 dan soalan 4 ni kamu jawab lebih daripada apa yang dia minta. Kalau dia minta 2 isi, bagi saja 3 atau 4 isi. Kalau dia minta 3 isi, bagi saja lebih 4 ataupun 5 isi. Sebab apa? Sebab pemeriksa ni dia akan pilih jawapan yang tepat. Okey, so kalau kamu bagi jawapan tu jawapan yang cukup-cukup. Kalau salah satu, dah tolak markah. So, kamu kena ada jawapan backup. Okey. So, soalan paling senang. Apa dia kepentingan perbudakan kaum terhadap negara? Okey, tak apa kelas. Untuk singkatkan masa, kamu tulis point pun tak apa. Kalau tak sempat, bagi tahu point dia saja. Cikgu akan masukkan dalam dengan cikgu punya kerangka jawapan. Pastikan jawapan kamu ada subjek dan ada predikat. Okey. Okey. Kamu kena yakin. Kamu jangan fikir jawapan kamu salah. Kalau kamu fikir jawapan kamu salah, kamu tak akan berani nak jawab. Kalau kamu tak cuba untuk jawab, kamu tinggal kosong, confirm lah kamu tak ada markah. So kalau kamu jawab, at least kamu akan dapat markah juga daripada pemeriksa. Selagi kamu ada tulis sesuatu, selagi itulah ada juga markah untuk kamu. Okey. Okey, yang lain ada masalah tak? Okey, pastikan kamu tulis nama masing-masing kalau kamu respon Okey, Ruzana Aisyah, respon. Batrisha respon dekat ni Padlet Ratu Aini respon. Saya guna nak semua respon. Nelly, Aisyah, Arisia Umaira, Ain Soleha, Damia Aina. Respon.
Murid ramai ni ada lebih kurang 20 berapa? 26. Tapi yang respon 2-3 orang je. Sedih cikgu. Tengku Syamimi, Hafiz David, Fatin Laila, Nurin Alisa. Cuba jawab. Bila kamu jawab, lepas tu cikgu dapat kena pasti kesalahan kamu. So cikgu boleh betul kan? Kalau kamu tak cuba, macam mana cikgu nak tahu kamu punya kelemahan? So cuba jawab. Manfaatkan ke tambahan ni. Kesian ke mak ayah. Sponsor kamu tuition ni, nak kamu belajar. So hargailah mereka Senang saja. Apa kepentingan perpaduan kaum kepada negara? Apa pentingnya rakyat dekat Malaysia ni bersatu padu? Apakah pentingnya rakyat kat Malaysia ni hidup aman damai? Okey, Sabrina Sofia, bagus. Oh, ini yang tadi kita buat apa? Cikgu baca juga ini risau. Berdasarkan bahan 1 dan bahan 2, beberapa pesanan penulis kepada pembaca tentang cara mempertahankan kedaulatan negara ialah okey, Sabrina. Okey, terima kasih buat respon. Okey, cikgu boleh betulkan. Lepas ialah tak boleh ada kata kerja Lepas ialah tu kena ada frasa nama. Memang hukum tata bahasanya macam tu. Lepas ialah tak boleh ada frasa kerja ke ataupun frasa adjektif. Mesti diikuti oleh frasa nama. So tulis apa? Ialah kita. Kita mestilah berani, berkorban. Berani. Berani untuk berkorban demi keamanan negara. Setelah itu kita dalam mempertahankan tanah air dari anasir negatif bagi mengelakkan kerutuhan akhlak yang mendorong pertahanan kaum. Ya. Seterusnya generasi muda akan menjadi harapan yang mampu membangunkan negara dengan menjalankan amanah dan tanggungjawab demi masa hadapan yang cerah. Bagus. Sabrina Sofia. Markah full juga Okey, Afika. Kepentingan perpaduan kaum kepada negara ialah sama Afika Lepas ialah kena ada frasa nama. Ialah kita dapat mengekalkan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan agama. Betul. Selain itu, perpaduan kaum juga dapat mengekalkan keamanan negara. Okey. Seterusnya, sama kena ada subjek. Seterusnya, kita dapat meningkatkan kepusatan perkembangan ekonomi negara. Kepusatan, kita dapat meningkatkan kemajuan. Meningkatkan kemajuan ekonomi negara. Okey. Cukup So Afika bagi 3 isi So markah full. Walaupun dia nak 2 isi, bagi 3 isi tak ada masalah Okey, terima kasih Afika. Okey, lain Nurin Alisha, kepentingan perpaduan kaum bukan kamu Kepentingan perpaduan kaum. Ialah lepas ialah kena ada subjek. Ialah kita dapat meningkatkan imej negara dan dapat membangunkan ekonomi negara. Okey, cikgu galakkan Alisha, kamu asingkan isi jangan gunakan sangat kata hubung. Titik. Seterusnya,
kita dapat membangunkan ekonomi negara dengan lebih baik. Dengan lebih baik. Okey, bagus Alisha. Okey, siapa yang tulis ni? Tulis nama Cikgu tak dapat tahu, tak dapat cam siapa yang tulis ni. Okey, yang ni Okey, cikgu baca Aina Safia dulu. Kepentingan peranan kaum kepada negara ialah kita dapat memajukan ekonomi negara. Seterusnya, sama juga. Kita dapat menjamin keamanan dan keharmonian. Keamanan apa? Keamanan negara. Okey, siapa yang tulis jawapan ini? Okey, tak apa, tak apa, tak apa. Okey, Tengku Syamimi. Kepentingan bernegara ialah. Okey, cikgu pih balik Okey, Tengku Syamimi tengok dekat Allah, tengok dekat chat Zoom Cikgu betulkan dekat chat Zoom Kepentingan pada kaum ialah kita dapat membentuk semangat nasionalisme. Gunakan penanda wacana Tengku Syamimi. Seterusnya kita dapat menyatu padukan. Okey, menyatu padukan ni kata majmuk yang telah mantap. So kena rapat Bukan menyatu padukan masyarakat dalam sebuah negara untuk menjamin keamanan negara. Okey Terima kasih respon. Okey, Alisha Anis, kepentingan negara, perpaduan negara ialah sama juga Alisha Anis. Lepas ialah kena ada subjek. Ialah kita dapat membentuk semangat nasionalisme demi mempertahankan negara daripada penjajahan. Penjajahan apa? Penjajahan asing. Pada masa yang sama, okey, tak payah buat pada masa sama. Gunakan penanda wacana selain itu Okey, perpaduan kaum penting demi menjamin keselamatan dan kesejahteraan setiap penduduk di negara Malaysia. Akhir sekali, perpaduan kaum di Malaysia adalah dapat. Lepas adalah ada dua function saja. Adalah ni untuk kata serinama dan kata adjektif Membantu negara mencapai wawasan. Wawasan apa ni? Wawasan dan kemajuan yang lebih baik. Kesimpulannya, okey. Untuk soalan kebat ni tak perlu ada kesimpulan sebab ini bukan karangan pendek. Tak perlu. Okey Alisha Okey, bagus Alisha. Batrisha. Kepentingan pada kaum kepada negara ialah negara akan menjadi aman. Seterusnya, hubungan yang baik antara kaum dapat dijalin dan memupuk semangat kerjasama sesama kaum. Okey, Alisha bagus. Alisha pula. Sorry. Batrisha. Okey. Kuratu Aini, kepentingan pada kaum negara ialah kita dapat membentuk sebuah negara yang maju. Selain itu, kita dapat membentuk semangat nasionalisme demi mempertahankan negara pada penjajahan. Okey. Bagus. Tahniah pada semua. Baik, kita teruskan soalan yang keempat Okey, soalan keempat ni dia akan bagi situasi ataupun kita panggil sebagai macam pernyataan masalah. So kamu kena selesaikan isu tersebutlah. Okey, anda mendapati tiada kibaran jalur gemilang semasa sambutan bulan kemerdekaan di kawasan kampung anda.
Sebagai ketua kampung, apakah tindakan yang perlu dilakukan untuk menggalakkan masyarakat di kawasan anda mengibarkan jalur gemilang? Okey. Okey, so situasi macam ni. Bayangkan kamu ni seorang ketua kampung. Okey. Jadi kamu lihat dekat kampung kamu tak ada langsung jalur gemilang digantung. So, apakah tindakan kamu untuk memastikan masyarakat dekat kawasan kampung kamu mengibarkan jalur gemilang? Itu saja. So, jangan lupa salin balik kepala soalan Ni dia. Salin semua ni balik. Salin semua ni balik Macam mana nak buat? Sebagai ketua kampung, tindakan yang perlu dilakukan antara tindakan yang perlu dilakukan untuk menggalakkan masyarakat di kawasan saya mengibarkan. Anda tukar kepada saya sebab diminta pendapat kita Ialah apa dia? So pastikan lepas ialah tu kena ada frasa nama ataupun kata nama. So mulakan dengan saya. Ialah saya, sebab kamu dah jadi ketua kampung, takkanlah ialah kita. Tak boleh katakanlah ketua kampung dua. Ketua kampung hanya ada seorang saja. So kamulah. Ialah saya apa? Saya akan apa. Faham Okey, cikgu baca sekejap jawapan Sabrina Sofia. Kepentingan perluan kaum, penegara ialah dapat memupuk. Sama juga Sabrina. Lepas ialah kena ada kata nama ataupun frasa nama Inilah kita dapat memupuk sifat keharmonian dan pemekatan dalaman. Dapat memupuk bukan sifat keharmonian. Kita dapat hidup dalam suasana yang aman dan damai. Okey. Tak ada pun istilah sifat keharmonian, tak ada Setelah itu negara kita akan menjamin keamanan. Setelah itu negara kita akan aman apabila masyarakat Malaysia mengamalkan sikap saling menghormati, betul ansur dan bekerjasama antara negara agama dan bangsa dan agama. Khususnya kita dapat memperkukuhkan tali perhubungan yang mendorong tali perhubungan. Kamu tulis saja tali persahabatan persahabatan yang dapat membawa kepada kemajuan ekonomi negara. Tak perlu kita huraikan balik yang berkembang pesat. Kalau dah maju tu maknanya berkembanglah. Ini namanya unsur lewah Okey Sabrina.
Okey so cikgu harap semua dapat terima teguran cikgu Okey. Oh soalan, sorry. Okey kalau 4 markah, sekurang-kurangnya 3 isi Nak bagi lebih pun tidak masalah, bagilah 4 isi ataupun lebih. Okey boleh Okey, cikgu tunggu jawapan kamu So soalan kebat lah yang membantu kamu sebenarnya Soalan 3, soalan 4 ni. Yang penting kamu jawab. Kalau kamu jawab, adalah markah. Okey, siapa yang tulis ni jangan lupa tulis nama Tulis nama yang respon tulis nama supaya cikgu kenal siapa yang tulis. Okey, kamu boleh guna balik template cikgu bagi tu Okey, sebagai ketua kampung, antara tindakan yang perlu lakukan untuk menggalakkan masyarakat di kawasan saya mengibarkan jalur gemilang ialah saya akan apa dia? Okey, kamu hanya perlu copy paste saja cikgu punya template tu dan kamu isi jawapan kamu. Okey, ada yang dah siap ke?
Okey, Afiqah yang pertama siap. Betul ke? Sebagai ketua kampung, antara tindakan yang perlu dilakukan untuk menggalakkan masyarakat di kawasan saya mengibarkan jalur gemilang ialah saya akan mengadakan pertandingan menghias bendera di bukan kawan rumah, di kawasan rumah kawasan rumah serta menawarkan hadiah yang menarik. Selain itu, saya akan mengadakan kempen kesedaran tentang kepentingan menghormati jalur gemilang. Okey, jalur gemilang ni kata nama khas, so kena huruf besar. Jalur gemilang tu kata nama khas sebab nama bendera. Ingat, seterusnya kena ada subjek. Tak boleh terus kata kerja Saya akan mengibarkan jalur gemilang di setiap kenderaan dengan memberikan bendera secara percuma kepada penduduk kampung. Okey Afika, jawapan kamu ni boleh bagilah 4 markah penuh. Okey, Nurin Alicia. Sebagai ketua kampung, antara tindakan yang perlu dilakukan untuk menggalakkan masyarakat di kawasan saya mengibarkan jalur gemilang ialah saya akan memasangkan lagu kemerdekaan setiap hari Isnin. Setiap hari Isnin. Ya ini tak relevan sebab ya ini lebih kepada dekat sekolah. So cikgu nak peranan kamu sebagai ketua kampung. So cikgu nak tanya kat mana kita boleh pasang lagu kemerdekaan ni? Ah, sebab kalau kita nak kumpulkan penduduk kampung bukannya setiap hari Isnin ataupun hari-hari tak Kalau ada isu apa, ada masyarakat kampung baru kita akan kumpulkan. Lalu saya juga boleh menganjurkan aktiviti seperti sajak bertajuk Jalur Gemilang. Okey, yang ini kurang sesuai. Ini lebih macam aktiviti sekolah. Okey, apa? Nurul Aisyah cuba lagi. Kamu boleh tengok jawapan Afiqah ni, jawapan yang baik. Okey, Aina Safiah Sebagai ketua kampung, antara tindakan yang perlu dilakukan untuk menggalakkan masyarakat di kawasan saya mengibarkan jalur gemilang ialah saya akan pergi melawat ke seluruh rumah. Saya akan pergi melawat setiap rumah. Setiap rumah di mana? Di kawasan kampung. Kampung lah. Kawasan kampung saya. Dan saya akan memberikan sedikit penerangan tentang bertapa. Bukan bertapa, bertapa tu kamu macam bertapa dekat gua tu. Tak payah. Tentang kepentingan. Kamu just tulis kepentingan. Tentang kepentingan. Tentang kepentingan sambutan kemerdekaan. Seterusnya, saya akan menyumbangkan jalur bendera. Saya akan menyumbangkan bendera. Bendera huruf kecil jalur gemilang kepada penduduk yang memerlukan. Kepada penduduk kampung yang memerlukan. Akhir kali saya akan menganjurkan pertandingan dan akan memberikan hadiah kepada para pemenang. Pertandingan sempena bulan kemerdekaan. Sempena bulan kemerdekaan. Dan saya akan menawarkan hadiah kepada para pemenang. Okey, Aina Safia, bagus. Cuma ada sikit betulan. Okey, Ruzana. Sebagai ketua kampung, antara tindakan yang perlu dilakukan untuk menggalakkan masyarakat di kawasan saya mengibarkan jalur gemilang. Bukan adalah, lepas adalah kata adjektif dan kata tugas. So, kamu kena gunakan ialah.
saya akan membuat kempen. Gunakan jangan gunakan istilah membuat, gunakan istilah menganjurkan ataupun mengadakan menganjurkan kempen mengibarkan jalur gemilang. Seterusnya setelah itu kita juga jangan gunakan kita sebab ketua kampung kamu seorang. Ketua kampung tak ada 2 orang Saya juga dapat yang ini kurang sesuai Rozana. Rozana kena tekankan apa yang Rozana perlu buat untuk meningkatkan kesedaran orang kampung. So apa yang Rozana kena buat? Tak boleh kita beritahu kita haruslah punya kesedaran. So apa yang kita nak buat untuk membangkitkan kesedaran tersebut? Okey Rozana Allah. Okey, Nurul Batrisha sebagai ketua kampung antara tindakan yang perlu dilakukan untuk menggalakkan masyarakat di kawasan saya mengibarkan jaga gemilang ialah saya akan mengedarkan poster Hari Kemerdekaan yang akan berlangsung di sekitar kampung. Ini bagi menyedarkan. Okey, tak perlu huraian Patricia, tak perlu huraian tau. Selain itu, saya akan memberikan kemudahan seperti air, tempat berteduh. Oh, tak payah. Tak payah kita urai. Kita nak jawapan satu jawapan saja. Selain itu, saya akan mengadakan pertandingan khusus. Lepas itu, saya akan mengadakan pertandingan khusus. Kita bagi tahu mengadakan pelbagai pertandingan berkaitan bulan kemerdekaan. Akan berkaitan bersempena. Contohnya pertandingan menyanyikan lagu. Bolehlah. Okey, so Patricia bagi 2 jawapan kan? Cikgu tadi nak 3 jawapan So tambah lagi 1 Patricia Okey. Okey, ada lagi tak? Tak ada Okey, so tahniah cikgu ucapkan kepada yang respon. Terima kasih banyak-banyak. Okey, tak apa. Kalau ada yang tulis tu, silakan. Cikgu akan baca lepas ni. Okey. Alright. Okey. Kita pergi soalan yang ke-8. Soalan novel. Tak sempat habiskan Okey, untuk novel seperti biasa dia ada 2 soalan soalan 1 dan soalan 2. Soalan 1 jawapan dalam petikan Jawapan dalam petikan. Developer. Okey, soalan kedua kamu kena pilih novel yang kamu dah kaji dan kamu jawablah. Okey, kita tengok soalan pertama. Okey, lama Raida termenung di tubir katilnya memikirkan mengenangkan peristiwa yang dirasakan sebagai mimpi. Terasa baru semalam perkahwinan Wahidah dengan Wahid. Bagaikan perkahwinan Tuan Putri meriahnya. Putri Cinderella dan Putera Charming. Marriage of the Year menurut Mak Saleh, pelanggan tajau emas yang turut hadir. Kini menantu semakin menjauhkan diri. Sirna kemesraan. Sirna tu maknanya terhapus ataupun musnah. 2 tahun lalu tidak pernah terlintas di dalam kepalanya bahawa dia bakal menjadi besan ahli korporat yang sangat berpengaruh di Bandaraya Kuching.
dengan bermenantukan seorang peguam bijak bercakap merangkap pengurus kewangan syarikat abahnya seakan-akan melengkapkan kehidupan anak gadis kesayangan. Namun betul lah, manusia tidak tahu apa-apa yang akan terjadi esok, fikirnya. Tidak semua dirancang berlaku seperti yang dirangka. Manusia boleh merancang, namun Allah yang menentukan. Okey. Okey, so tengok soalan. Nyatakan perkara-perkara yang tidak pernah terlintas di fikiran Raidah mengenai bakal menantunya. So, macam biasa, ini pun sama salin balik frasa soalan. Perkara-perkara yang tidak pernah terlintas di fikiran Raidah mengenai bakal menantunya ialah, okey, apa jawapan dia? Tengok dalam petikan saja. So, 4 markah bagi 3 isi 3 ataupun 4 isi. Okey, soalan yang pertama, jumpa tak? Apa dia perkara yang tidak pernah terlintas di fikiran Raidah mengenai bakal menantunya? Jawapan kamu cari dekat sini saja dalam ni. Ada, dia nak 3 isi kan? Bagilah 3 isi. Ai, senyap je. Tak jumpa? Yang ni paling senang. Jawapan dah bagi tahu dah dalam teks ni. Jumpa tak Afika Nurul Batrisha? Hafi, Tengku Syamimi, Ruzana, Fatin Laila. Jumpa tak? Cikgu, Ya saya. isi dia tu kan jawapan dia Hmm? yang daripada 2 tahun lalu tu sampai habis ke macam mana? Dia kamu kena asingkan. Okey, Faham? contohlah cikgu tengok kat sini kan. Okey. Okey, cikgu bagi satu jawapan Sekejap. Okey. Apa yang tak pernah terlintas di fikiran Raidah mengenai bakal menantunya? Okey. Nampak? 2 tahun lalu tidak pernah terlintas dalam fikirannya bahawa dia bakal menjadi besan ahli korporat yang sangat berpengaruh di bandar raya Kuching. So, ini dah kira sebagai satu jawapan. Lepas tu kamu buat penanda wacana. Seterusnya apa dia? Seterusnya bermenantukan seorang peguam. Okey, cikgu asingkan supaya kamu nampak sekejap. Seterusnya bermenantukan seorang peguam yang bijak bercakap. Apa lagi? Setelah itu bermenantukan seorang pengurus kewangan syarikat abahnya. Okey, sebab apa kita kena asing sebab Natu dia ni dia peguam, pada masa yang sama dia pegang
jawatan pengurus dekat syarikat ayah dia. So buatlah itu sebagai isi ketiga. Akhir sekali apa dia? Akhir sekali melengkapkan kehidupan. Sekejap cikgu padam balik. Kamu jangan salin sampai habis. Kamu kena asing. Asing macam mana? Kita kena gunakan, manfaatkan penanda wacana. Melengkapkan, maknanya dia pun tak terlintas dalam fikiran dia. Dapat melengkapkan kehidupan anak gadis kesayangannya. Maknanya masa depan anak dia cerahlah sebab dapat menantu yang ada pekerjaan yang baik, kan? So kat sini dia bagi 4, kan? So nak tulis 4 pun boleh, nak tulis 3 saja pun boleh. Right. Cikgu kata nak kamu salin bulat-bulat. Ini sampai sini. Okay. Tapi kalau kamu dah tak ada idea, kamu dah blur, salin terus pun tak apa. Mungkin ada setengah pemeriksa yang baik hati, dia terima jawapan kamu. Okay. So kalau kamu yang dah tahu ni, teknik jawab dia kamu kena perpisahkan setiap jawapan dalam teks tu dengan menggunakan penanda wacana yang betul. Okay. Jelas semua Okay, tak sempat kita nak jawab novel ni dengan perumusan. InsyaAllah kita akan sambung nanti Okay, setakat ni ada tak apa-apa soalan tentang apa yang kita bincangkan tadi? Ada tak? Tak ada ke tak dengar suara ni? Bolehkah letak peribahasa? Peribahasa tu dekat mana Alisha? Tak perlu. Kita tak payah hurai. Tak payah hurai. Untuk kebat ni kita nak satu jawapan saja. Satu jawapan saja. Tak perlu kita nak hurai. Tak perlu kita buat, kita nak satu ayat saja. Tak perlu kita buat 2 ayat. Macam jawapan tu tak perlu kita huraikan. Bagi uraian, bagi contoh tak payah. Terus bagi isi saja. Lepas tu isi kedua. Itu isi ketiga. Dah. Tak payah kita hurai panjang-panjang. Okay. Okay. So kalau tak ada apa soalan, insyaAllah tengok dulu sama ada kita akan sambung untuk novel rumusan ataupun kita akan mulakan silibus baru Okay. So kalau tak apa-apa, kita tangguh kelas kita pada minggu depan insyaAllah. So sekian saja untuk hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat malam.